صل على سيدنا علي وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله. كل نعمة من الله ما شاء الله. الخير كله بيد الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. أما بعد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Kita sambung muka surat 387. Masih lagi dalam tajuk semayang gerhana. Kalau gerhana matahari disebut khusuf. Kalau gerhana bulan disebut khusuf. Wa akmaluha, yang paling sempurna hendaklah dibaca doa iftitah. Ta'awudh, membaca Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah di dalam qiyam yang pertama, dan membaca Al-Fatihah beserta surah Ali Imran di dalam qiyam kedua, membaca Al-Fatihah beserta surah An-Nisa di dalam qiyam yang ketiga, dan membaca surah Al-Ma'idah di dalam qiyam keempat, dan surah yang seumpamanya. Tu dia panjang ni. Nabi buat macam tu. Nabi semayang lama. Semayang gerhana dalam masa yang sangat panjang. Kita tengoklah kesesuaian kita dan jemaah kita. Wa yusabbihu fi ar-ruku' al-awwal biqadri 100 ayatin min al-Baqarah. Wa fi al-thaniyati wa fi al-thani بقدر 80 وفي الثالث بقدر 70 وفي الرابع بقدر 50 وباقيها كغيرها من الصلوات. Dan sunat bertasbih pada rokok yang pertama sekadar bacaan 100 ayat dari surah Al-Baqarah. Lama tu. Subhana rabbiyal azim tu lama tu. Dan rokok kedua sekadar 80 ayat. Dan rokok ketiga 70 ayat. Ayat pula bukan ayat Qul huwallahu ahad. Ayat Baqarah tu panjang-panjang. Dan pada rokok yang keempat sekadar 50 ayat. Dan pada rukun-rukun yang berbaki, rukun-rukun yang lain sama seperti semayang-semayang yang lain. Thumma yakhtubu khutbatain kal jum'ah. Kemudian sunat berkhutbah 2 khutbah seperti salat Jumaat. فإن لم يصلي حتى تجلى الجميع أو غابت كاسفة أو طلعت الشمس والقمر خاسف لم يصلي. Tidak boleh lagi solat gerhana. Dah habis dah waktu gerhana, tak boleh dalam sembahyang gerhana. Sembahyang gerhana tidak boleh diqada sebab dia sembahyang sunat yang bersebab, bukan berwaktu, makna tak ada waktu tetap. Tidak boleh lagi solat gerhana
apabila seseorang itu belum solat gerhana sehingga hilang keseluruhan gerhana. Atau matahari yang gerhana sudah terbenam, masuk maghrib dah. Atau telah terbit matahari pada masalah gerhana bulan. Dah terbit matahari ya, tak boleh ya. Gerhana bulan. Gerhana bulan dah terbit matahari. Tak boleh dah lah nak semayang. Dah habis dah. Gerhana tu dah habis dah. Gerhana bulan ni malam. Terbit matahari habis lah. Walau ahrama fatajallat. Au ghabat kasifatan atammaha. Dan jikalau seseorang takbiratul ihram, dia semayang dah. Kemudian gerhana pun hilang atau matahari terbenam selepas dia takbiratul ihram, maka hendaklah dia terus menyempurnakan solat gerhana itu. Boleh semayang lagi lah. Sebab dia dah takbiratul ihram dah tadi. Dia boleh teruskan solat. Kemudian kita masuk tajuk babu salatil istisqa. Babu salatil istisqa. Bab semayang minta hujan. Cara sebutan dia al-istisqa, bukan al-istisqa. Bukan al-is. Sebab tu saya tak letak hamzah. Al-istisqa. Ini dalam bahasa Arab, kita nak meletak hamzah atau tak letak hamzah pun ada ilmu dia. Al-istisqa. Dia tengok kepada fi'il madhi dia. Kalau fi'il madhi 4 huruf, kita akan letak hamzah. Hamzah berbaris bawah. Al-i. Al-i. Kalau perkataan tu 4 huruf, fi'il madhi. Kalau perkataan tu lebih pada 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf macam tu, maka kita tidak boleh letak hamzah. Al-istisqa tidak ada hamzah pasal fi'il madhi dia istasqa, 6 huruf, dipanggil sudasi. Istasqa, yastasqi, al-istisqa. Begitu. Kalau 4 huruf kita letak hamzah. Contoh akrama, yukrimu, ikram. Ikram tulis alif, letak hamzah bawah alif. Ikram. Ini dia tata bahasa Arab lah, ilmu saraf. Kalau rubai, dia ada hamzahnya. Kalau perkataan tu 4 huruf. Kalau perkataan tu 5 huruf, 6 huruf, tak boleh letak hamzah. Istighfar. Istighfar tu kita sebut istighfar lah. Alif tu bawah dia ada hamzah ke tak ada hamzah? Tengok balik fi'il madhi dia. Istaghfara, 6 huruf tu. Alif sin tarin taghfara. Istaghfara. Istaghfara, 6 huruf. Maka istighfar kalau masuk alif lam, alistighfar. Al-istighfar, bukan al-istighfar. Ni kalau orang mengaji bahasa Arab, dia kena tahu benda ni, kesalahan. Kesalahan kadang-kadang kita nak jadi editor, nak edit, nak tengok kitab orang ni, tulisan orang betul tak betul. Itu kena ambil tahu. Sebab tu saya tulis babu salatil istisqa, bukan babu salatil istisqa. Dalam Quran pun ada bi'salismul fusuqu ba'dal iman, surah Hujurat. Bukan bi'sal ismul fusuq. Tak ada hamzah. Tak ada hamzah. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Ada orang baca bi'sal ismu, tak boleh. Isim, nama ni, name ni, dia alif sin min, bukan hamzah sin min. Okay. Atau disebut sebagai hamzah wasal. Dalam ilmu tajwid dipanggil hamzah wasal, tidak tulis hamzah. Kalau hamzah qata', dia ada hamzah dia. Okey. Hamzah wasal tu maknanya alif. Hamzah qata' tu hamzah. Hamzah di bawah alif.
Tak apalah, tu saya sebut untuk orang yang mengaji bahasa Arab. Dia kena dia boleh tambih peringatan dalam bab tu. Ittasala yattasilu, ittasala 5 huruf. Ittasala yattasilu, ittisal. Ittisal tu tak boleh buah alif. Dia tak boleh buah hamzah, dia alif lah. Ittisal. Ittisalat. Hiya semayang minta hujan ni sunnatun muakkadatun wa yundabu lahal jamaah. Hukumnya sunat muakkad. Sunat yang sangat dituntut dan disunatkan berjamaah. Daripada Abdullah bin Zaid al-Mazini radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi SAW kharaja ila al-musalla. Nabi keluar ke tempat salat musalla. Tempat semayang minta hujan. Tapi tak aktif lah tempat ni. Lama-lama sekali baru Nabi akan guna. Itu saya bisa sebut dah dulu. Sebagian ulama' menta'arifkan yang kata surau ni tempat yang tak aktif. Macam surau Pasaraya, surau RNR, dia tak ada jawatan kuasa tetap. Dipanggil musalla. Adapun surau yang aktif, sebagian ulama' menganggap ia mengambil hukum masjid. Saya sebut dah dulu kan dalam bab salat berjamaah, dalam bab ada halangan, tak ada halangan, kena buka pintu apa semua tu. Ini dipanggil musalla, satu kawasan tanah lapang yang sekarang didirikan Masjid Al-Ghumamah. Masjid Ghumamah, masjid awan. Kerana Nabi semayang minta hujan, datang satu awan mendung dan turun hujan. Hujan pun turun. Kita baca sebelum ni Nabi khutbah Jumaat. Kemudian ada seorang lelaki yang minta Nabi berdoa, angkat tangan Nabi ketika sedang berkhutbah Jumaat. Itu tajuk Jumaat. Yang ni tak memang fokus semayang minta hujan di satu kawasan tanah lapang. Kawasan tu jarang-jarang Nabi guna. Melainkan kalau raya, Nabi kumpul orang semayang raya. Begitu juga Nabi buat hudud. Hudud rejam batu, penzina, disebatnya penzina. Di situ, di tempat tu lah, namanya musalla, tempat semayang. Tak aktif lah. So, kawasan tu sekarang dibina masjid, Masjid Ghumamah. Kalau kita nak masuk ziarah Nabi Ku'bah Salam, belah-belah sana tu ada masjid, kena jalan sikit lah. Dipanggil Masjid Ghumamah, masjid awan. Semayang minta hujan, semayang raya, semayang mayat, situlah. Jenazah. Itu untuk apa lagi? Untuk hudud, jatuh hukuman semua di situ. Tak selalulah, tak hari-hari. Jadi Nabi keluar ke tempat solat, yakni musalla, untuk solat meminta hujan. Baginda menghadap ke kiblat, memalingkan selendangnya dan solat sebanyak 2 rakaat sahaja. Jadi kita tengoklah bila Nabi palingkan selendang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman yastasqi fasalla bina rak'atain bila adhanin wala iqamatin thumma khatabana wada'a Allah wa hawwala wajhahu nahwa al-qiblah rafi'an yadayhi thumma qallaba rida'ahu faja'ala al-ayman 'ala al-aysar. Ni ayman aysar ni memang perkataan asal dia memang ada hamzah. Ayman Aysar wal Aysara 'alal Ayman rawahu Ibnu Majah. Ibnu anak lelaki. Dia memang tak ada hamzah. Dia alif. Ibn. Bila dia duduk di tengah, rawahu Ibnu Majah. Rawahu Ibnu. Kalau kita baca asing-asing, Ibnu lah. Sebut saja Ibn kasrah, tapi dia tidak ada hamzahnya. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk solat al-istisqa. Bahasa Melayu al-isla, tapi Arab alis. Nabi keluar untuk solat al-istisqa. Baginda mengimami solat sebanyak 2 rakaat tanpa azan dan iqamah. Memanglah sembahyang sunat mana ada azan, mana ada iqamah. Cuma diganti dengan sebutan as-salatu jami'ah rahimakumullah.
Kemudian Nabi menyampaikan khutbah kepada kami dan berdoa kepada Allah dan memalingkan mukanya ke arah kiblat. Khutbah ni ada satu part tu, mula khutbah menghadap orang ramai. Ada satu tempat bila nak baca doa, khatib akan berpusing menghadap ke arah kiblat. Berpusing. Sambil mengangkat tangannya. Tangan pun ada angkat macam ni, ada kalih macam tu. Macam tu. Kemudian Nabi memalingkan selendangnya, bahagian kanan dijadikan ke sebelah kiri dan sebelah kiri ke sebelah kanan. Nabi ada selendang atas bau, Nabi berdoa sambil Nabi ubah selendang supaya minta keadaan berubah. Keadaan berubah. Kalih selendang. Orang yang dengar khutbah pun, depan dia ada sejadah, kalih sejadah. Bahagian bawah naik atas, kanan ke kiri, ubah-ubah lah. Macam tu. Dia ubah-ubah ni rupanya ada boleh kita optimis lah seperti mana berubahnya sejadah ni. Bawah, atas, kepiah pun kalau boleh kita kali. Pakai terkali. Ketika khatib macam doa tu kita kali. Apa yang kita boleh kali, kita kali. Kepiah ni, hak bahagian dalam keluar, naik luar kan. Hak luar tu masuk dalam. Dalam jadi luar tu pusing kepiah kita. Hak mana kita boleh ubah, kita ubah. Mudah-mudahan keadaan berubah. Mudah-mudahan keadaan berubah. Dulu waktu saya mengaji di Syria, ada seorang guru saya, masih hidup lagi. Nama Syekh Muhammad Ratib An-Nablusi. Syekh Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi. Dia ni banyak buat PhD dalam bidang tafsir, PhD dalam bidang syariah, tafsir dan juga sains. Sains Al-Quran. Hajin sungguh dia ni. Dia saintis lah. Saintis yang juga ulama tafsir, ulama syariah, hukum hakam. Baik. Dia sebut apa? Dia sebut orang pernah tanya dia. Ada seorang ni dia kahwin, tak dapat anak. Orang tanya petua lah kat dia, dan buat macam mana? Yalah dia bagi tahu semai hajat, baca doa tu, doa ni, baca surah apa? Surah Maryam. Surah Maryam tu ada cerita Nabi Zakaria pun tak ada anak. Kemudian takdir Allah dapat anak kan. Kaf ha ya ain sad. Macam-macam ikhtiar lah. Tak dapat anak juga. Duk mai tanya dia. Dia teringat Nabi semai istisqa, dia teringat yang tu. Kan Nabi kalih selendang, Nabi tukar kalau kepiah ni pun boleh kita kalih ni. Kalih kepiah apa semua kan. Dia tanya, dia bagi cadangan lah kepada pasangan suami isteri ni. Dia tanya, bilik tidur hampa tu, duk ubah-ubah tak katil? Duk ubah tak kedudukan almari ke apa ke, duk ubah tak? Ni pun kata, tak ubah, malas. Dia kata, cuba ubah-ubah. Mana tahu keadaan berubah. Maknanya, katil yang duduk ke dinding ni, pusing sini. Ubah-ubah baru cantik kan. Lama-lama sekali kita ubah. Jangan duduk macam tu je. Ubah-ubah. Itu cadangan dia. Bila ubah, Alhamdulillah. Selain daripada ikhtiar, maka ubat, apa semua kan. Tak lama lepas tu ni pemain beritahu, Alhamdulillah berhasil. Macam tu. Rupanya ada juga di sudut bila kita ubah, mudah-mudahan keadaan berubah. Tu dia cerita dia. Dia kongsilah dengan kami benda tu. Jadi saya pun cerita apilah. Dia punya orang panggil tafaul dalam bahasa Arab. Nabi suka optimis. Mudah-mudahan dengan kita ubah pakaian, doa Nabi pun Nabi ubah tapak tangan tu no. Idfa'annal bala, bila kita kata ya Allah tolaklah bala, wabak semua tu kita ubah. Kalau kita kata idfa'annal bala wal wabak, doa macam tu kita kalih tangan ni kita kalih. Macam tu, ya Allah kau tolaklah, kau hilangkan daripada kami bala, wabak apa semua ni, wabak corona virus ni, kita kalih. Sunat kita kalih. Baik, okey, tak apa bab tu. Kita tengok terus. Kaedah ghairu thulathi kan Ustaz?
yang tak ada hamzah wasal. Dia kalau rubai, ada hamzah lagi, rubai. Sulasi memang perkataan asal lah. Sulasi memang perkataan asal. 3 huruf. 3 huruf pun tak boleh kira juga. Kalau perkataan asal dia tak ada hamzah, tak ada hamzah. Macam ibn. Ibn, tak ada hamzah. Dia 4 huruf, ada hamzah. 5 dan 6 huruf, tak ada hamzah. Okey. فَإِذَا أَجْدَبَتِ الْأَرْضُ أَوْ انْقَطَعَتْ الْمِيَاهُ أَوْ قَلَّتْ وَعَظَ الْإِمَامُ النَّاسِ وَأَمَرَهُمْ بِالتَّوْبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَمُصَالَحَةِ الْأَعْدَاءِ وَصَوْمِ 3 أَيَّامٍ. Apabila bumi kekeringan dan putus bekalan air atau air terlalu sedikit, hendaklah pemerintah memberi nasihat, keluar pekeliling lah bahasa kita, memberi nasihat pekeliling kepada orang ramai dan menyuruh mereka bertaubat, bersedekah, berdamai dengan musuh dan berpuasa selama 3 hari. ثم يخرجون في الرابع إلى الصحراء صياما في ثياب بذلة. Kemudian pada hari keempat, puasa 3 hari, hari keempat ni program lah, cara nak sembahyang istisqa. Kemudian pada hari keempat ni puasa juga, puasa 4 hari. Kemudian mereka akan keluar ke semua mereka keluar ke padang dalam keadaan berpuasa dan memakai pakaian kerja. Secara dia. Kerana puasa dapat membantu kekhusyukan dan orang yang berpuasa mustajab doanya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maksudnya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Ayat ni ayat tentang puasa Ramadan. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Baik puasa, doa orang puasa tu mustajab. Sebagian ulama kata ista'inu bis sabri was salah. Minta tolong. Ada hajat apa, minta ke Allah dengan cara bis sabri, sabar. Sabar tu puasa, was salah dan salat hajat. Puasa sunat sembahyang hajat, puasa sunat sembahyang hajat. Bis sabri was salah, insya-Allah makbul doa. Kita kalau nak desak orang ni, orang buat mogok lapar. Kalau dengan Allah bukan kita desak, kita harap. Bukan mogok lapar, puasa sunat. Puasa sunat sembahyang hajat, puasa sunat sembahyang hajat. Insya-Allah makbul doa. Thumma yakhrujun, minta maaf, yakhrujun, kharaja yakhruju. Thumma yakhrujuna fi ar-rabi' ila as-sahra siyaman. Di bawah disebut disunatkan mereka keluar pada waktu duha untuk solat minta hujan. Solat minta hujan ni boleh buat pagi, boleh buat juga malam. Malam pun boleh. Waktu tahrim pun boleh. Sebab dia jadi kemarau dulu baru sembahyang minta hujan. Kemarau tu sudah berlaku, baru kita sembahyang minta hujan. Tapi waktu terbaik ialah duha. Malam pun boleh. Kerana ingin menzahirkan kelemahan dan patah hati, pakai baju kerja, baju biasa-biasanya. Baju nelayan, baju kerja, baju rompi bendang, pakai baju tu. Tak payah pakai baju cantik-cantik. Perempuan yang tidak menawan, bukan perempuan muda, juga turut keluar untuk menunaikan salat istisqa. Begitu juga binatang bawa juga, orang tua, orang yang lemah, bayi, kanak-kanak, orang-orang soleh dan kaum kerabat Nabi SAW. Kalau ada Habib, Habaib, Sayyid, Syarifah, apa semua tu, kita mengharapkan mudah-mudahan dengan keberkatan keluarga mereka, keluarga Nabi, nasab mereka, Allah turunkan hujan. Ini dipanggil tawassul. Kita mengharapkan. Tu kena, kalau ada keluarga Nabi tu, kita bukan minta ke keluarga Nabi, minta ke Allah dengan keberkatan keturunan Nabi.
Dan diminta kepada Allah agar diturunkan hujan dengan berkat mereka ini. Bukan mereka yang bagi turun hujan, Allah. Dalam bahasa Tauhid disebut at-ta'thir minallah. Yang boleh mengubah itu kuasa Allah. Yang boleh ubah, bahasa orang lama-lama, at-ta'thir diterjemah memberi bekas. Tapi orang lah tak faham beri bekas. Gimana? Bagi terpawai ke bekas? Bekas apa kan? At-ta'thir tu makna kuasa yang mengubah hanya milik Allah. Allah saja yang boleh mengubah satu keadaan kepada keadaan yang lain. Hak Allah. Mutlak. Daripada keadaan kemarau, bertukar keadaan hujan. Siapa yang boleh bagi turun hujan? Allah. Duk hujan elok-elok, kemarau. Allah. Lah tak sarapan lagi, lapar. Sekali kita makan, kenyang. Perubahan lapar kepada kenyang tu bukan pasal makan. Makan tu ikhtiar, sebab, usaha. Allah yang bagi kenyang. Bukan makanan yang bagi kenyang. Itu akidah. Kenyang bukan kerana makan. Kenyang, hilang haus dahaga bukan kerana air. Tapi semuanya Allah. Allah boleh bagi kenyang tanpa makan. Kalau Allah nak bagi kenyang, boleh tak makan pun. Nabi Muhammad pernah 3 hari 3 malam puasa wisal. Orang nak puasa wisal, puasa siang malam, terus menerus non-stop 3 hari. Tak makan satu makanan pun, tak minum setitik air pun. 3 hari kalilah 24 jam. 3 hari kali 24 jam berapa? Berapa jam? Tuan-tuan kira-kira sendiri. Saya pun pening nak kira. 24 jam kali 3 hari. Setitik air tak minum. Secebis roti pun tak makan. Tak makan apa? Sebiji kurma pun tak makan. Ada sahabat yang nak tiru. Nabi kata yang tak boleh. Yang ni khas untuk Nabi. Allah izinkan Nabi puasa wisal. Kuat lah Nabi. 72 jam. Tu dia lama. Tak lembek, tak pitam, bahkan kuat. Itu Allah perintah Nabi. Bukan Nabi nak tunjuk hero dah. Allah perintah Nabi nak tunjuk mu'jizat. Kekuatan rohani Nabi. Kekuatan. Ada sahabat nak tiru, Nabi kata jangan. Jangan tu, ulama bincang lah. Jangan makruh ke, jangan haram ke kan. Ini khusus untuk Nabi. Nabi boleh kahwin lebih pada 4 orang. Nabi ada kekuatan boleh puasa. Tak untuk kita Nabi kata maghrib ta'jilul fitr. Segerakan berbuka. Masuk maghrib buka cepat-cepat. Itu untuk umat, untuk Nabi tak mau buka pun tak apa. Kuat Nabi. Nabi kata kamu tak serupa aku. Aku abi tu, aku boleh tidur malam walaupun lapar. Boleh tidur, hampa tak boleh tidur, gelisah kalau tak makan. Abi tu aku boleh tidur malam. Yut'imuni rabbi. Time tidur tu Tuhanku memberiku makan, wa yasqini, Tuhanku memberiku minum. Aku tidur dalam keadaan lapar. Allah ubah laparku jadi kenyang. Dahaga aku tu jadi tak dahaga. At-ta'thir min Allah. Allah saja boleh ubah. Kita tawasul ni makna kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan dengan adanya keturunan Nabi, Allah turunkan hujan. Itu makna tawasul lain, taksir lain. Ubat tidak boleh menyembuhkan sakit. Jangan kata aku sakit ni, makan ubat ni lega kot. Makan-makan lega, duk habang ke orang. Ubat ni memang bagus, mujarab. Ubat ni lega. Tak boleh. Allah yang bagi lega. Cerita Nabi Ibrahim tu, kita korban baru ni, Allah membuktikan, Allah pilih Nabi Ibrahim sebagai Al-Khalil. Selain daripada dia patuh, dia jadi kekasih Allah ni pasal apa? Pasal akidah dia mantap. Nabi Ibrahim, akidah dia mantap. Allah tunjuk 2 benda, api dan pisau. Pisau tajam. Dan kalau kita baca tafsir, dia asah tu seminggu. Pisau dia asah seminggu. Pisau tajam. Api ni pula nyala dia sebulan. Nabi Ibrahim dilempak dalam api tu sebulan. Api yang sangat panas. Tetapi api tidak boleh menghanguskan. Yang menghanguskan Allah bukan api. Kan? Tak terbakar. Al-ihraq. Ahraqa. Al-ihraq boleh buah hamzah lah. Ihraq.
Yang membakar, yang menghanguskan, Allah bukan api. Allah buktikan Nabi Ibrahim dilempak dalam api. Sebulan dia berada dalam api. Api yang marak menyala, sebulan baru terpadam. Bukan api biasa-biasa, dahsyat punya api. Sebulan baru terpadam. Berapa banyak kayu api yang mereka sediakan. Besar bukit punya api. Bukan tolak macam tu, dilempak daripada jarak jauh. Pasal kalau duduk dekat, bahang tu panas. Orang pun tak mau duduk dekat api. Dia pun guna manjanik macam meriam. Dia pun lempak Nabi Ibrahim, terbang atas udara. Sambil duduk terbang tu, Nabi Ibrahim relax je. Dia yakin dengan Allah. Kalau Allah tak bagi panas, tak panas. Kalau Allah tak bagi terbakar, tak terbakar. Api tu ada, tapi hangus, panas tu, sifat tu Allah hilangkan. Dia tak jadi macam selalu. Nabi Ibrahim diterbangkan, dilempak dalam ruang udara. Dia duduk terbang tu, dia kata apa? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah aku ada Allah. Kalau orang lain tak tolong pun tak apa. Cukuplah Allah buatku. Dialah sebaik-baik penolong. Kedebub jatuh dalam api. Tak patah kaki, tak sakit pinggang. Jatuh relax je. Tak rasa apa. Sebulan orang ingat hangus dah. Rentung dah. Relax. Baju dia pun tak terbakar. Api jadi apa? Bardan, sejuk. Wassalaman, selamat ala Ibrahim. Pisau satu lagi. Pisau dia asal seminggu punya tajam. Semelih tengkuk anak dia tak makan. Al-qata'. Putus tak? Tak putus. Yang memutuskan Allah bukan pisau. Yang menghilangkan dahaga bukan air. Yang mengenyangkan bukan makanan. Itu akidah kita. Kalau kita mengaji tauhid, disebut wahdaniyah fil af'al. Keesaan Allah dalam perbuatan. Kita tak boleh buat apa sebenarnya, kita lemah. Yang buat tu hanya Allah. Tak ada siapa boleh. La syarikalah. Tidak ada syirik baginya. Allah aja. Tak makan pun boleh kenyang. Makan pun kalau Allah tak mau bagi kenyang, tak kenyang. Minum, kita minum. Kalau Allah tak mau bagi hilang dahaga, tak hilang dahaga. Tak minum pun. Tengah duduk dahaga, tengok-tengok tak. Asal macam tak dahaga pula dah. Perubahan daripada dahaga kepada tak dahaga, sakit kepada sihat. Tengok perkataan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata apa? Huwa yut'imuni, dia yang bagiku kenyang. Dia Tuhan. Akidah dia mantap tu, dia layak jadi kekasih Allah. Huwa yut'imuni wa yasqin, dia bagiku kekenyangan, dia bagiku minum. Bukan air. Huwa, dia yut'imuni, bagiku makan dan memberiku kenyang. Bila lapar, dia bagi kenyang. Wa yasqin, dia bagiku minum. Maksudnya bila aku dahaga, Allah bagi minum air. Allah yang memberi sifat orang panggil rayyan, haus, hilang kehausan. Tapi sakit pun Allah yang bagi. Kita duduk sihat elok-elok sakit. Adab cakap Nabi Ibrahim ni, dia beradab. Bab sakit, dia letak dekat diri dia. Wa idza maridtu, apabila aku sakit. Sakit ni adab cakap kita buh kat kita lah. Jangan buh kat Allah lah. Wa idza maridtu, apabila aku sakit. Fahuwa yashfin, dia yang menyembuhkan. Al-marad, hakikatnya sakit tu daripada Allah. Asy-syifa, kesembuhan pun daripada Allah. Tapi adab cakap, hak tak elok tu, kita buat kita lah. Bila aku sakit, aku silap makan, aku sakit, aku tak jaga kesihatan, aku sakit, fahuwa yashfin, dia sembuhkan. Inilah kita kata wahdaniyat Esa tu. Kita ni tak ada apa-apa perbuatan, tak ada apa. Kita ni hanya usaha. Kita ni hanya usaha. Perbuatan milik Allah. Usaha dari usaha ikhtiar, mengambil sebab daripada kita. Jadi untuk minta bagi kemarau turun hujan, kita al-akhzu bil asbab, ambillah sebab musabab dia. Yang puasa 4 hari, sembahyang sunat, tu semua tu usaha-usaha lah yang kita boleh buat yang bagi turun Allah. Antara usaha juga kita bertawasul dengan keturunan Nabi Muhammad SAW. Nanti kita tengok ada hadis tentang tawasul. Okey, kita tengok. Ni hadis tawasul ni Hamish nota kaki nombor 1. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tuan-tuan. Artinya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya, saya baca terjemahannya. Sesungguhnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, apabila berlaku kemarau, beliau akan berdoa dengan bertawassul dengan
Al-Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi, supaya diturunkan hujan. Ini usaha ikhtiar kita. Beliau berkata ni dalam doa Sayyidina Umar, Allahumma inna kunna natawassalu ilaik binabiyina fatasqina wa inna natawassalu ilaik bi'ammi nabiyina fasqina. Qala fayusqawun, rawahul Bukhari. Kata Sayyidina Umar dalam doa dia, Ya Allah, sesungguhnya kami dahulu bertawassul dengan Nabi kami, lalu engkau curahkan hujan kepada kami. Dan sesungguhnya sekarang kami berdoa kepadamu dengan bertawassul dengan bapa saudara Nabi kami. Siapa dia? Al-Abbas. Dulu ada Nabi, dia tawassul dengan Nabi. Nabi dah wafat, dia tawassul dengan pak saudara Nabi, Sayyiduna Al-Abbas. Oleh itu curahkan hujan kepada kami. Lalu diturunkan hujan kepada mereka. Sayyidina Umar doa tu turun hujan tu. Itu seni dalam berdoa. Dalam buku saya 40 hadis Nabi Muhammad bercerita, buku yang saya susun, ada cerita 3 orang yang terperangkap dalam gua. Lihat bagaimana halusnya mereka berdoa kepada Allah. Mereka bertawassul dengan amalan. 3 orang kan? Setiap orang ni ada amalan istimewa. Tawassul dengan amalan pun boleh. Ya Allah. Seorang ni dia kata, Ya Allah, saya ada mak, ada ayah. Saya kalau buat balik makanan, saya akan bagi mak ayah saya makan dulu. Saya hormat mereka. Saya buat balik susu, saya bagi mak ayah minum dulu. Satu hari saya balik kerja lambat, lewat malam, saya buat balik susu. Bila masuk rumah, anak-anak ni minta nak makan susu, nak minum susu, nak minum susu. Saya tak bagi. Anak-anak teriak. Saya pergi ke bilik mak ayah saya ni, pada tidur mak ayah saya. Saya tak sampai hati nak kejutkan mereka. Mereka tidur nyenyak. Anak duk teriak minta, ayah, abah nak minum susu, nak minum susu. Ayah ni kata, sabarlah, kita bagi kat tok dulu no. Nisbah anak tu tok lah, nisbah dia mak, kita bagi kat mak ayah. Bagi kat tok dengan tok wan dulu. Dia tak bagi ke anak dia walaupun anak dia teriak. Dia memang disiplin betul bab tu. Bukan tak boleh. Syariat kita boleh je bagi kat anak. Mungkin syariat mereka zaman dulu kena dahulukan mak ayah. Dia tertunggulah Tok Wan jaga. Tok Wan minum, baru hampa minum. Anak ni duduk teriak berkerumun di kaki. Dia cerita ke Allah. Dia cerita, Allah alim, Allah tahu semua tu. Dia cerita. Sampailah pagi esok, subuh baru mak ayah saya bangun, saya tuang susu, saya khidmat bagi mak saya minum, ayah saya minum. Lepas tu baru saya bagi isteri saya, anak-anak saya minum. Ya Allah, ini baru doa. Ya Allah, jika apa yang saya buat tu ikhlas, semata-mata mengharapkan redamu dan mendapat redha mak ayah, menjadi anak yang saleh, saya bukan riak, saya bukan apa. Kalau betul-betul lah amalan tu ikhlas, Ya Allah, kau tunjukkan keikhlasan amalan tersebut. Kau bukakan sedikit pintu gua ni. Ni terperangkap, batu tu jatuh. Tutup gua, gelap sampai nak menyawa pun payah. Ya Allah, kau buka. Dia minta pun buka sikit. Dia kata buka lah sikit supaya kami dapat melihat cahaya matahari. Maka pintu gua ni bergolek. Lepas tak boleh keluar lagi. Orang kedua pula doa. Orang ketiga pula doa. Jadi batu tu dia bergerak sikit demi sikit. Siapa yang bagi gerak? Allah. Daripada diam, bergerak. Allah. Segala-gala sifat perubahan yang berlaku kita ni baharu. Kita makhluk baharu mesti berubah. Ni saya duduk ni. Sekali saya berdiri. Siapa bagi berdiri? Allah. Ada orang duduk tengah berdiri. Dia letih, jumpa kerusi, dia duduk. Daripada berdiri kepada duduk. Allah. Daripada diam kepada bergerak. Allah. Minal harakah ila sukun. Semuanya hak Allah. Kena yakin macam tu. Fiqah lah kita mengaji fiqah. Nanti kita kena mengaji tauhid pula. Kena mengaji tauhid pula. InsyaAllah. Barulah aqidah kita, fiqah kita, satu kita saf. Hati kita, akhlak kita kena baik. Kena jadi akhlak yang baik. Baik, kita sambung. Ini tawasul dengan kaum kerabat Nabi. Zawil qurba. Tawasul dengan amalan kita sendiri. Kalau kita pergi ziarah kubur-kubur orang soleh, kita doa, Ya Allah, dengan keberkatan insan yang bersemadi di sini, kau limpahkan keberkatanku kepada diriku, anakku, keluargaku. Bukan kita doa
doa, wahai penghuni kubur, saya nak minta ni, minta kepada Allah. Allah yang boleh bagi dengan keberkatan mereka. Orang panggil tawassul, bukan sembah kubur. Ada orang kata kubriyun, sembah kubur. Bukan sembah kubur. Tawassul, minta ke Allah. Baik, kita tengok lagi hadis seterusnya. Daripada Mus'ab bin Sa'ad. Qala, kata dia, Ra'a Sa'dun radhiyallahu anhu anna lahu fadlan ala man dunahu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hal tunsarun wa turzaqun illa bidu'afaikum, rawahu al-Bukhari. Sa'ad radhiyallahu anhu melihat pada dirinya terdapat kelebihan di sudut keberanian atau kekayaan, melebihi orang lain. Maka Nabi bersabda, tidaklah kamu ditolong atau dimurahkan rezeki melainkan dengan berkat doa dari orang-orang yang lemah. Kita kena ingat balik, kalau orang tu dia kaya, dia kena ingat macam mana dia boleh kaya. Mungkin kerana ada orang-orang miskin, doakan dia. Jadi kena bantu orang miskin. Atau orang miskin akan doa. Golongan-golongan lemah. Pemimpin kena tolong rakyat. Macam mana dia boleh jadi pemimpin? Rakyat yang mengundi dia. Rakyat yang doakan dia tu yang dia kaya, berjaya. Begitu. Bukankah kamu dibantu dan kamu dimurahkan rezeki? Tak lain tak bukan kerana doa du'afa, golongan yang lemah. Golongan miskin ni kena tolong. Kemudian Nabi sebut lagi, jikalau bukan kerana adanya anak-anak muda yang khusyuk beribadat, binatang yang meragut, orang tua yang kuat beribadat, dan bayi yang masih menyusu, sudah lama ditimpakan ke atas kamu azab. Allah kesian dekat golongan ni. Kanak-kanak yang masih menyusu, syuyukhun rukak, orang tua yang duduk semayang, rokok, sujud. Ada golongan ni Allah tangguhkan azab. Jadi kita bawa semua golongan, orang tua, anak muda, binatang pun bawa, kanak-kanak bawa, supaya mereka ni juga turut serta dalam program semayang istisqa. Tambat lembu, kambing pun bawa semua. Mereka pun nak ayak juga. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kharaja nabiyyun minal anbiya yastasqi. Seorang ni cerita, ni Nabi Muhammad bercerita. Seorang Nabi keluar untuk solat meminta hujan. Tiba-tiba beliau terlihat seekor semut betina sedang mengangkat beberapa kakinya ke langit. Nabi itu berkata kepada umatnya, kamu semua pulanglah, tak payah semayang minta hujanlah, baliklah. Nabi ini kata, sesungguhnya sudah dimustajabkan doa untuk kamu kerana berkat doa semut itu. Semut betina. Mungkin ratu semut kot, 6 lah. Nabi ni, dia tengok semut angkat sebahagian kakinya ke langit. Kaki mana? Kaki depan kan, kaki belakang? Wallahualam. Tapi dia angkat lah. Angkat begitu. Dia pun berdoa semut ni, dia angkat kaki. Nabi ni faham. Wallahualam, mungkin Nabi Sulaiman kan, Nabi apa tak pasti. Dia kata kat kaum dia, kita balik lah, kita tak payah semayang lah. Cukup memadai dengan doa semut. Sekali turun hujan. Turun sungguh hujan. Binatang pun reti juga doa. Ingat kita saja reti doa. Binatang pun reti doa. Wa yudhkaru kullun fi nafsihi salihah amalih. Ini yang saya sebut tadi tu. Wa yastashfa'u bih. Dan hendaklah setiap orang mengingati di dalam hatinya apakah amal soleh yang dia lakukan, dan bertawassul dengan amal soleh itu. Carilah apa amal soleh kita. Apa amal soleh kita. Ada orang dia pencen kerja kerajaan, dulu pensyarah. Sanggup masuk pondok, jadi tukang masak sukarela. Tak dapat gaji pun, dapatlah sagu hati sikit-sikit, tak tetap. Asal pensyarah. Masuk pondok, nak jamu makan orang-orang pondok ni, low profile, dia pun dah pencen. Masak ni, potong bawang, bersiang ikan, jadi tukang masak. Orang tak tahu, orang ingat
orang tua biasa lah, yang tak ada pendidikan. Jadi kadang-kadang itulah amalan istimewa. Kalau dia ada apa-apa masalah, dia boleh doa, ya Allah, aku buat macam ni kerana mengharapkan keikhlasan-Mu. Jika ada ikhlas di dalam amalan ni, amalan istimewa. Kita kena ada amalan istimewa kita. Allah tolong kita. Allah tolong kita. Jadi setiap orang hendaklah mengingati di dalam hatinya apakah amal soleh yang dia lakukan dan bertawassul dengan amal soleh itu. Tengok saya letak nota kaki tu seperti kisah 3 lelaki yang terperangkap dalam gua yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kharaja ahlu dhimmah lam yumna'u lakin la yakhtalituna bina. Kafir zimmi tidak dihalang untuk keluar, yakni turut serta. Mereka pun boleh juga. Kita buat semayang minta hujan, mereka pun main juga boleh. Selalunya orang-orang politik lah dia akan main. Dia pun nak turut serta. Lam yumna'u. Tak boleh halang dia boleh main. Dia pun hamba Allah juga. Tetapi mereka tidak boleh bercampur dengan kita. Time kita semayang, mereka tak ada semayang lah. Mereka duduk asing lah. وهي ركعتان كالعيد ثم يخطب خطبتين كالعيد إلا أنه يفتتحها بالاستغفار بدل التكبير ويكثر فيهما من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء ومن استغفروا ربكم إنه كان غفارا الآيات. Ia sebanyak 2 rakaat seperti salat hari raya. Cuma beza dia khutbah tu boleh khutbah sebelum solat dan boleh khutbah lepas solat. Kalau khutbah raya mesti lepas solat. Solat dulu. Kemudian 2 khutbah. Seperti khutbah raya. Yang terbaiknya lepas semayang baru khutbah. Sebab tu dia letak kemudian. Kemudian lepas dah solat, khutbah minta hujan seperti khutbah raya. Cuma bezanya, khutbah minta hujan dimulakan apa? Dengan istighfar, menggantikan takbir. Hak tu je lain. Kalau khutbah raya, takbir 9 kali. Khutbah raya takbir 9 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai walillahil hamd 9 kali. Kalau khutbah minta hujan, tukar hak ni je. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa hu al-hayyal qayyum wa atubu ilaih. 9. Semayang tak ubah, sopa je. Takbir 7 rakaat pertama, takbir 5 rakaat kedua, sopa je semayang. Tang khutbah tu beza sikit. Khutbah raya dimulai dengan 9 takbir, khutbah minta hujan dimulai dengan 9 istighfar. Baik. Khutbah al-istisqa sama seperti khutbah raya, iaitu dilakukan selepas salat. Tetapi boleh juga sah jika didahulukan khutbah al-istisqa sebelum salat al-istisqa. Berbeza dengan khutbah raya, ia tidak boleh didahulukan atas salat raya. Khutbah raya tak boleh. Khutbah raya kena semayang dulu. Lepas semayang baru khutbah. Yang khutbah dulu tak boleh. Kenapa kita kata khutbah raya ni kena semayang dulu? Khutbah lepas semayang kerana ada nas riwayat hadis daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, peristiwa ini berlaku di Syria zaman pemerintahan dinasti Umayyah. Secara lebih tepat, khalifah yang terlibat waktu itu khalifah nama Marwan bin Hakam, Khalifah Marwan. Satu hari, waktu tu hari raya, Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri ni dia datang lambat. Lambat sikit semayang raya. Adalah masalah dia main lambat semayang raya. Bila dia sampai, dia dapati khalifah sedang berkhutbah raya. Khalifah nama apa? Marwan bin Hakam. Abu Sa'id tanya orang sebelah dia, semayang dah ke raya? Ni khutbah ni semayang dah ke raya? Ni apa kata, dok, tak mayang lagi. Tu yang khalifah khutbah. Kita tegurlah dia tak makan. Kita tegur, dia tak terima nasihat. Khutbah ni lepas semayang lah. Raya lepas semayang. Dia bukan boleh buat macam Jumaat. Dia kena ikut betul-betul.
Sayyidina Abu Sa'id kata, hampa tak tegur dia ke? Sembanglah bisik-bisik ni. Orang ramai kata, ada yang tegur dah. Dia tak dengar. Dia nak khutbah juga. Dia dah tersilap. Marwan bin Hakam ni khalifah. Dia ada buat silap. Dia tak mau tarik balik kesilapan dia. Ego ke apa. Kawan tegur. Orang kata, wahai tuan khalifah. Dia naik-naik. Terus khutbah. Alhamdulillah. Ittaqullah. Apa semua kan. Ada orang tegur. Wahai tuan khalifah. Mungkin ada orang tulis notis ke bagi. Tuan khalifah. Kita tak semayang lagi. Macam mana khutbah? Tak. Dia ketepikan. Khalifah mana nak dengar cakap rakyat. Khalifah tak mau dengar cakap rakyat. Dia buat tak heran. Khutbah. Ada yang tegur dengan mulut. Ada yang tegur dengan memek muka. Tak setuju. Ini kemungkaran. Tak betul. Kemungkaran kena tegur. Kan Nabi kata, kalau tak mampu dengan lidah, dengan hati. Hak tak puas hati ramai lah. Tak puas hati. Kita tak semayang raya lagi. Apa duk dengar khutbah dia ni. Mayang dulu. Sekali hang khutbah lah. Hak tak puas hati ramai. Hak tegur dengan mulut. Tak mau terima nasihat. Akhirnya, Sayyiduna Abu Sa'id Al-Khudri, dia sahabat Nabi. Marwan ni bukan sahabat. Dia tak pernah jumpa Nabi. Dia tabi'in. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, dia menggunakan tangan dia. Tegur dengan tangan. Dia mampu. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri berjalan ke depan. Dia naik atas mimbar. Dia duduk bersila di atas mimbar. Khalifah Marwan sedang menyampaikan khutbah. Sayyidina Abu Sa'id duduk bawah bersila. Duduk kat kaki Marwan tu lah. Duduk kat kaki Marwan. Dia duduk bersila. Dia pegang tangan Khalifah. Dia rentap tarik. Duduk tarik sampai jatuh terduduk. Khalifah Marwan ni duduk tengah khutbah. Tarik tangan Khalifah Marwan ni. Duduk bawah. Dua-dua orang duduk bersila atas mimbar. Khalifah pun murka. Apa kacau duduk khutbah ni. Walaupun hari raya, hari baik, bermaaf-maafan, tapi memalukan Khalifah. Dia tarik tangan. Dia nahi mungkar dengan tangan. Itu dia mampu buat, dia buat. Khalifah pun marah. Wahai Abu Sa'id Al-Khudri, awak hang buat macam ni. Aku duduk tengah khutbah, hang ganggu aku, hang rentap tanganku sampai jatuh terduduk ni. Apa pasal? Maka Abu Sa'id pun kata, kata Abu Sa'id apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Aku dengar ni dengan telinga aku ni, aku dengar. Rasulullah kata apa? Man ra'a minkum munkaran. Siapa nampak kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Maka ubahlah dengan tangan. Maksudnya siapa berkuasa, guna kuasa, guna undang-undang, nahi mungkar dengan tangan, yakni dengan kekuasaan. Siapa nampak kemungkaran, ubah dengan tangan. Tapi terjemahan secara zahirnya, tangan-tanganlah. Kata Abu Sa'id ni, hang nampak tangan aku pegang tangan hang, aku tarik hang. Ubah dengan tangan. Fa'ilam yastati', kalau tak mampu, fabilisani, ubah dengan lidah. Ramai ada orang duk tegur hang, jangan khutbah lagi, kita semayang dulu. Silap tak apalah silap, mengakulah silap. Walaupun khalifah, walaupun pemimpin, dah silap, mengakulah silap. Jangan ketegang. Jangan ketegang. Orang dah tegur dah dengan lidah. Fa'ilam yastati' fabiqalbih, kalau tak mampu dengan lidah, dengan hati. Ni hak bawah tu, banyak yang tak puas hati tu. Kamu khutbah dulu. Padahal hari raya kena semayang dulu. Khutbah wajib lepas semayang. Bukan khutbah tu wajib. Aturan itu wajib begitu. Semayang raya dulu baru khutbah. Khutbah tu sunat lah. Tak mau khutbah pun tak apa. Tapi tartib tu wajib. Kalau nak khutbah, ba'das salah. Lepas salat. Hang dengar daripada Nabi. Ya, sami'tu Rasulullah. Rasulullah bersabda begini-begini. Marra. Hadis ni semua orang pakai hafal. Tapi background periwayatan tu kita kena tahu. Siapa nampak kemungkaran, ubah dengan tangan, tak mampu dengan lidah, tak mampu dengan hati. Ikutlah peranan masing-masing. Dipanggil tartib al-adwar. Mengikut peranan. Hak mana mampu dengan kuasa. Dia berperanan. Macam tu. Dengan lidah, dengan hati. Dia bila dengar itu, khalifah pun tak jadi nak marah. Ala ra'si wal ain. Okeylah, aku patuhlah pasal hadis Nabi. Khalifah pun bagui. Kalau itu memang sahih hadis Nabi, dia pun dengar, patuh, tak jadi nak marah. Khalifah pun turun bawah, memimpin solat raya. Lepas solat, baru khutbah. Biasa dengar tuan-tuan hadis tu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi
فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. Siapa perawi hadis tu? Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Di awal hadis dia kata apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku dengar Rasulullah bersabda. Dia cakap kat siapa? Dia cakap secara khusus kepada Khalifah Marwan dan kepada orang ramai lah. Dia bagi tahu kenangan dia. Aku pernah dengar Nabi kata begini. Okey, sembahyang raya memang khutbah lepas sembahyang. Sembahyang istisqa boleh khutbah sebelum sembahyang, boleh juga khutbah lepas sembahyang, tetapi yang afdalnya khutbah lepas sembahyang lebih afdal daripada khutbah sebelum sembahyang dalam bab salatul istisqa. Berbeza dengan khutbah raya, ia tidak boleh didahulukan atas solat raya. Khutbah raya memang dia kena sembahyang lepas, dia kena khutbah lepas sembahyang. Kemudian dia beza lagi, khutbah tu dimulai dengan istighfar 9 kali. Khutbah kedua, al-istighfar sebanyak 7 kali. Tukar tentulah. Sebab istighfar ni, kita nak Allah bagi turun hujan, banyakkan istighfar. Hujan ni makna rezeki. Kalau kita nak murah rezeki, banyakkan istighfar. Istighfar banyak-banyak. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahalazim. Begitu. Mudah-mudahan dengan memperbanyakkan istighfar, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah Taala akan turunkan hujan yang lebat. Allah bagi rezeki mencurah-curah. Kita berhenti dekat ni dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Petang nanti kita sambung pula muka surat 394 insya-Allah. Kita sambung tajuk istisqa ni. Kita pun tak banyak dah ni, nak khatam dah insya-Allah. Nak khatam dah. 400 berapa kitab ni, dekat-dekat 500 muka surat lah. 470 muka surat. InsyaAllah kita akan khatamkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.